Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, hari ini saya nak cerita tentang heart attack. Katakanlah hari ini you kena heart attack, jangan melawak. Yang ni kena panggil ambulans serta merta. Tak boleh kita berlengah-lengah lagi, sebab dia paling maksimum kalau you tak sampai hospital dalam masa 15-20 minit amatlah berbahaya, kecuali kalau blok tu tidak 100% lagi. Walau bagaimanapun, saya bagi signal dulu bagi kita yang tak tahu macam mana orang kena heart attack ni. Dia lebih kurangnya macam batu jatuh ke atas atau timpa atas dada kita. Orang kata crushing pain. Itu memang hampir confirm lah tu. Okay. Jangan-jangan ada penyakit lain yang macam tu. Macam orang nak koyak dada kita ni, kata setengah orang tu. Bagi mereka yang pengalaman, dia kata kadang-kadang dia heran pula. Doktor kata, buku kata serius sangat, tapi saya ni rasa macam indigestion saja. Macam rasa apa? Tak hadam je pemakanan kita. Rasa kembung, rasa senak. Ada orang cuma tercirit-cirit nak pergi toilet je, rasa tergesa-gesa macam nak buang yang besar kan. Tetapi selalunya kalau dah sampai ada sakit dada, sesak nafas, berpeluh, dan sakit tu pula seringkali dia pergi ke mana? Ke sebelah bahu, sebelah kiri, di sebelah tangan sebelah kiri ni kan, betul tak? Dia bersamaan dengan kadang-kadang ada orang sampai nak pita, merasa pening-pening, dan ada orang pitam pun, betul tak? Itu berarti sakit tu dah terlalu teruk, blok tu dah hampir dah 100%, jadi darah dah tak sampai ke jantung you, maka dia jadi mati. Kalau lebih daripada 20 minit memang tak boleh reverse, memang dia akan mati sebila-bilanya pun. Okey, so kalaupun you baik, you terpaksa makan ubat sampai mati lagi sekali. Okey, ni bukan saya melawak, tapi saya nak cuba bagi jalan-jalan bagaimana bila dah sampai hospital nanti. Oh, sebelum tu macam mana berlakunya blok ni? Macam mana berlakunya plak yang boleh sangkut di kawasan saluran darah you? Nombor satu ialah dia bermula daripada makanan. Tidak ada lain, sebenarnya makanan nombor satu. Nombor dua, toxicity daripada masalah pesticide, insecticide dan bahan-bahan yang heavy metal dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah disebabkan oleh stres. Tapi saya pendekkan cerita. Dalam pembuluh darah kita, okey, you bayangkan pembuluh darah kita, dia ada satu lapisan dalam yang dinamakan endothelium. Endothelium ni magic Tuhan bagi. Dia dalam ni ada satu layer yang mengeluarkan satu yang dinamakan nitric oxide. Nitric oxide ni Tuhan bagi cukup bagus. Dia menjaga kita punya kesihatan supaya darah tu boleh berjalan dengan lancar. Nombor satu, dia jadi pelicin. Okey, pelincir lah maksudnya. Nitric oxide tu sebenarnya gas ya, dia dikeluarkan oleh sel di dalam endothelium kita. Nombor dua, dia senang vasodilate, dia membesarkan pembuluh darah. Kalau ada masalah-masalah tertentu, nak darah lebih, dia buka lagi, jadi banyak darah boleh jalan. Dan last sekali, dia sebenarnya memberikan satu ruang untuk kita mengurangkan masalah inflamasi. Inflamasi ni maksudnya macam mana? Bila kita makan banyak benda-benda yang berlemak, terutama sekali heavy fat lah, cheese, maklumlah zaman sekarang ni kita ambil McDonald, KFC, makanan-makanan yang pizza dan sebagainya, betul penuh dengan cheese, terutama sekali benda yang berlemak lah, sup torpedo dan sebagainya. Maka kalau you banyak sangat makan benda tu, dia akan mengganggu endothelium ni. Endothelium ni bila dah inflamasi ni maksudnya apa? Jadi macam radang tu macam merah, dah ada sel-sel lain yang cuba mengubati kawasan tu pun tak cukup lagi, dia mula masuk pula. Dia masuk dalam sel yang cuma satu layer tu nipis, maka dia akan jadi bengkak di bawah layer tu. Maka bila bengkak demi bengkak, mula-mula lemak tu sedikit saja, bila dia dah tak tahan sangat, masuk lagi masalah makanan you, selalu lagi kita makan macam-macam tu, dia akan macam bocor. Bila dia bocor, dia terbuka. Bila dia terbuka ni, dia akan keluar apa? Dia buka banyak lagi protein-protein lain yang akan datang, dan macrophage dan sebagainya, di sel-sel lain berkumpul. Clotting mechanism pun, benda yang akan membekukan darah kita tu pun, dia datang bertalu-talu. Jadi mula kat sini je, faham tak, kat sini je, tapi bila dia meletup, dia terbuka macam tu, dia akan cover semua tu. Jadi dia akan block macam ni. Bila block macam ni, maka darah tak sampai, itu dinamakan heart attack. Boleh faham? Dan setengah daripada kita ada satu blok, ada yang 100% blok, ada yang 70% blok. Bila you pergi buat angiogram tu kan, doktor kata 200%, 170, mesti datang pakai zip baru. Tahu pakai zip baru tak? Dia cuba dulu buat angioplasti.
dia masuk balloon, dia masuk spring sikit, dia tinggal stand kat situ. Kalau you boleh selamat macam tu, okay, no problem. 5-10 tahun lagi nak kena ganti dan sebagainya tu, itu masalah kedua. Masalah utama sekarang macam mana nak selamatkan you dalam 20 minit ni, faham? Baik, bila sampai ke hospital, you bayangkan, you dah memang tak boleh buat apa dah, sakit menggila orang kata, saya memang tak boleh bangun pun, okey, berpeluh badan semua ni, lencun, okey, dan nurse semua dah masuk apa tu drip dan sebagainya, dan you kadang-kadang kalau dah pengsan, dah nombor satu kita kena check, nak confirm you ada heart attack atau tidak, ialah kita kena dengar cerita kalau isteri you ada ataupun anak you kata, papa saya tadi tengah elok tengah baca surat khabar, pum, dia rasa sakit sangat nak jatuh semua tu, jadi dia pun kata suruh bawa hospital, contoh macam tu. Okey. Nombor dua, dia punya ECG, tahu tak ECG? ECG tu memang doktor dah kenal pasti, yang ni memang ada ST elevation, kan ada PQRS, tak apalah, itu tak ingat, tak apa, tapi doktor tahu yang ni memang dah signalnya ada apa tu, darah dah tak jalan, ada heart attack, maksudnya you punya myocardial infarction telah berlaku, berarti you punya muscle di jantung you dah mula terbakar. Jadi hitam sebenarnya kat situ. Dan last kali dia ambil blood dan dia mungkin dia bawa balik, tengok-tengok you punya apa tu troponin, ada satu nama troponin tu lah, yang lain globulin semua tu, Christian kinase tu, CK semua tu, kalau dia nampak meningkat, especially troponin, confirm you dah kena heart attack. Okay, so doktor cepatkan bagi morfin kat you, bagi hilang sakit, bagi ubat apa tu hilangkan kalau ada darah tinggi, bagi rendahkan you punya tekanan jantung, bagi beta blocker, bagi ubat macam apa tu warfarin, nak apa mencarikan darah you, tahu tak? Lepas tu dia bagi lagi statin, nak mengurangkan you punya kolesterol. Di semua ni makanlah sampai bila-bila. Ada tak jawapan untuk kita, sama ada you dah kena ataupun yang paling penting kalau you belum kena tetapi you dah ada planning nak kena? Tahu planning nak kena tak? Memang perangai hidup kita tu, usah kita nak berdalih-dalih lah, memang nak cari pasal. Jangan nak kata Tuhan dah takdir semua, yang tu di tangan kita sendiri, insyaAllah. Baik, dengan izin Allah juga kita nak ceritakan macam mana cara selain daripada apa tu bypass, angiogram, angioplasti, bagi ubat sampai berkati-kati setiap bulan tu, saya minta anda dengar. Rupanya orang dah buat kajian pun, pakar yang ternama seperti Dr. Dean Ornish, seperti kalau you Google pun nama seperti Caldwell Esselstyn. Kenapa saya sebut nama ni, saya minat dengan kerja dia. Dia ni pakar belah jantung. Jadi dia ni apa tu cardiac surgeon. Dia dah buka dada kita, dia dah tengok beribu kes. Dan dia heran kenapa orang tu kadang-kadang dah dibuat bypass semua tu, kadang-kadang datang balik lagi dan kadang-kadang meninggal pun, faham tak? Jadi isunya ialah rupa-rupanya kita dah confirm sekarang ada cara untuk yang kena pun boleh, yang belum kena lagi dengar. Rupanya dengan cara diet saja. Of course, number one, sebelum saya sambung kepada diet, jangan lupa kepada apa? Kepada mental stress ni. Kalau anda tahu, jangan anda nak apa tu main-main. Sebab kalau you jaga makanan macam mana pun, kalau you sampai tak boleh tidur pun terganggu, mental selalu memikirkan benda-benda yang stres, sampaikan you punya degupan jantung pun tak boleh turun, blood pressure naik, itu nak buat macam mana? Betul tak? So mental stress kena handle dulu. Tapi yang penting sekali, bila lepas 5-6 bulan je kalau you amalkan apa saya nak cerita ni, you insyaAllah akan boleh selamat daripada kalau pun dah kena, supaya tak kena lagi sekali, dan mengurangkan, dan kalau boleh kita nak buangkan ubat lambat laun nanti. Dengar pelan-pelan, jangan buang terus hari ni pula. Okey, nombor satu, you kena belajar minum air yang mencukupi. Ramai orang lupa sebab sebenarnya statin dan pencair darah lagi, warfarin, heparin semua tu sebenarnya you gantikan satu hari nanti dengan garam, garam yang betul ya, garam bukit, garam yang saya cerita dulu Celtic salt ataupun RX salt, semua tu garam yang bagus-bagusnya, yang penuh dengan lebih daripada 80 mineral. Kalau garam biasa, sodium chloride you beli tepi jalan, yang tu menyebabkan high blood pressure dan boleh kena heart attack balik. Jangan salah bulan pula. So garam tu mustahak, calik 2 kali, selalu saya ceritakan, minum 500 ml. Habis dulu pagi sebelum you buat apa-apa pun, lepas tu pergilah nak kencing ke, nak buang air besar ke, nak semua semayang semua pun, kalau tak habis pun sekali lagi habis dulu 500 ml. Dan satu hari you buat macam tu, calik 2 500 ml, calik 2 garam 500 ml air. Berapa kali? 4 hingga 5 kali. Berarti 2 hingga 2.5 liter. Itu nombor 1. Water therapy is my favorite.
untuk orang yang kena penyakit seperti heart attack. Nombor 2 ialah dengan menjaga makanan yang langsung nak kena buang 3 perkara. Yang ni selalu saya cerita, sugar musuh utama. Yang menyebabkan tadi saya katakan dia boleh melekat lama dia dah tak tahan, dia meletup pecah, boom, dia akan jadi thrombus. Thrombus tu macam clot. Okey, sebenarnya bukan semua kawasan jantung you yang ada clot ni, yang ada plak ni, cuma sikit je, tapi sikit tu kalau dia block yang pembuluh yang besar, selalunya belah kiri kan turun ke bawah. Itu jantung tempat yang sering kena. Baik. Nombor 2 saya kata apa? Buah-buahan. Pagi jangan lupa buah demi buah. Tak kira berapa jenis buah apa. Ambil lah 2-3 plate sepagi pun tak apa. You makan je. Jangan risau. Jangan kurang daripada 500-600 gram cukup. Untuk kebiasaan orang Malaysia ni tak adalah sampai 90-1 kilo punya nak kena makan kan. Dekat 600-700 gram ke atas tu dah selamat dah. Buah-buahan yang banyak jenis. Tak kira buah tempatan ke buah overseas ke, no problem, ambil je. Lepas pada pukul 12 nanti saya kata apa, pastikan you makan sayur-sayuran sahaja, lebihkan sayur-sayuran. Tapi janganlah sedih pula, boleh buat dengan ulam, boleh buat dengan makanan dengan buat smoothie kan, buat ice blended, boleh ambil kacang, semua jenis kacang boleh. Cuma satu saya kata apa, kacang tanah je tak boleh. Okey, boleh ingat kacang tanah tak boleh sebab ada aflatoxin, ada toxic substance. Lain pada tu kacang semua boleh. Okey, no problem. Yang untungnya you belajar sekarang makan tengah hari dan makan malam tu lain daripada gula dah tak boleh. You kena tolak 2 lagi, susu dan daging. Jangan lupa susu dan daging. Semua orang yang buat amalan ni, termasuk Dr. Esselstyn tadi yang famous di Amerika sana, dah terkenal satu dunia pun, dia pun ikut style macam ni. Cuma dia lebih pada style Mak Saleh lah. Dia buat salad kan, dia buat banyak benda-benda macam roll dan sebagainya. Jadi kita boleh lah. Cuma kita orang Melayu ni lebih kepada ulam-ulam, no problem. Semua jenis ulam boleh. Termasuk saya kata petai, buah jering, buah genuak. Tak tahulah you kenal tak kenal buah-buah ni kan, tapi cari je lah. Asalkan datang daripada pokok ataupun akar. Akar ni maksudnya daripada roots, seperti ubi, all semua boleh. Jadi nasi semua boleh, no problem. Orang kata nasi tak boleh dan sebagainya, bohong. Yang tak boleh cuma benda-benda yang saturated fat, benda-benda seperti yang saya kata lemak-lemak yang tebal tu, yang daripada luar dah nampak meleleh-leleh dia punya lemak, tu tak boleh sentuh lah kan. Termasuk daging-daging, semua tu dalam tu ada banyak protein yang heavy sangat. Jadi bila heavy, dia lekat bahagian-bahagian pembuluh darah tadi, senang kena heart attack juga. Okey, saya ulang lagi sekali, susu. Nombor 2, daging. Semua jenis daging, sampaikan ke telur pun tak boleh, ikan bilis pun tak boleh. Kalau nak baiklah. Bagi mereka yang belum kena tu, saya tahu you mesti ada banyak cheat day kan. You nak ikut saya tapi tibai dululah, belum kena lagi kan. Tak apalah, kena dulu baru nanti besok ikut betul. Sebab apa? Ramai kita ni jarang serik kan. Bila dia dah kena sampai doktor kata, I lucky thing you come 1 minute earlier. 1 minit aja lagi lambat, memang you goodbye. Memang betul. Okay. So last kali ialah malam, kan dinner kita makan macam tu juga. Banyakkan sayur 1 plate, lepas tu nak makan daging tolak ke tepi dulu. Ikan pun tolak ke tepi, ayam lagi lah tak boleh semua. Ambil nasi, kalau sedih sangat ambil kuah. Isteri you tengah makan ikan kan, ambil kuah dia, daging ke rendang ke apa, ambil kuah-kuah dia tu bagi penyedap rasa lah. Saya selalu kata kalau nak makan semua, pajeri boleh. Kan dalam tu buah-buahan, terung, menanas semua kan. Ramai orang suka pergi ke makanan India bila dia sakit macam ni. Sebab apa? Indian food ni banyak pakai daun karapole, daun kari lah kan. Banyak ambil dal, banyak ambil makanan-makanan yang berbentuk chapati, naan, roti-roti macam tu, insyaAllah no problem. Okay? Samosa, ubi kan. Banyak. You balik nanti tengok YouTube lah, dia akan tunjuk you macam-macam. Asalkan you kena jadi vegan sekejap. Vegan ni maksudnya tak ada langsung makanan yang datangnya asal daripada yang berbata dan berkaki. Ini bukan soal agama ni, soal nak sihatkan you punya pembuluh darah yang kalau tak ada can lain, nak kena pergi bypass lagi sekali besok kalau tak dengar cakap. Dah baik pun doktor dah bagi ubat semua pun tak akan sampai bila baik. Pasal apa? Sebab penyebabnya you tak selesaikan. Malam. Sampai malamnya, lepas pada makan malam, makan siang, makan malam, no problem. Makan kenyang-kenyang, no problem. Jangan takut, okey. Nasi pun no problem, asalkan nasi itu sudah sejuk dulu. Saya selalu kata nasi kena tunggu sejuk dulu, okey. Jangan makan panas-panas untuk orang yang nak
hindar daripada masalah seperti high blood, diabetes dan sekarang masalah kolesterol, betul tak? Last kali ialah puasa malam. Jangan lupa lepas pada pukul 8 tu please tutup kedai. Kalau paling lapar cari cari air dan cari buah. Cari 2 garam, ambil lagi air, no problem. Air berapa kali pun no problem. Lapar sangat juga cari air kelapa. Lapar sangat juga cari kacang. Boleh ambil segenggam kacang almond. Petang tadi kan you nak ganti daripada you punya pisang goreng dan sebagainya. Yang goreng tu, you pernah tengok tak minyak kedai-kedai yang jual kat tepi jalan yang hitam-hitam tu? Yang tu adalah sebenarnya memang musuh utama kita. Buat sementara waktu tak salah. Besok you dah baik betul, seminggu sekali dua nak hilang air liur keluar meleleh terliur, silakan. Tapi saya kalau saya sakit macam high tech tu, saya takkan pegang minyak yang di recycle tu. Okey. Kalau nak goreng juga, nak masak makanan Melayu kan semuanya pakai minyak kelapa, no problem. Olive oil pun okey, tapi minyak kelapa lebih bagus. Okey. Zaman sekarang ni orang dah mula cari sacha incis oil dia tu tak boleh digoreng, sebab kalau panas atas 70 degree dia dah rosak kan. So yang tu diminum terus. Yang tu saya kata pengganti minyak ikan, sebab zaman sekarang orang dah tak makan minyak ikan ni. Okay? So namanya sacha inci oil. Boleh anda minum tu beberapa kali sehari. Okey, yang penting saya nak bagi lagi apa yang boleh. Jangan anda sedih sangat. Buah delima bagus. Kalau saya tengok list saya ni ada lebih kurang 10 benda lain yang boleh. Saya mulakan dengan fatty fish. Mula dulu buku banyak suruh you makan salmon semua kan. Sekarang dah diganti dengan sacha inci oil. Oatmeal, pernah makan oatmeal? Gantikan susu dengan susu daripada kekacang. Pernah dengar tak almond milk, apa lagi, flaxseed punya milk. Sekarang ni ada barley punya milk. Soya ni saya risau sikit. Buat masa ni tak ada lagi soya yang selamat. Maksudnya banyak GMO. So you tolak ke tepi lah. Paling sonok kalau you suka minum santan. Boleh tak? You jangan risau tau, santan tu orang kata jahat lah, ada minyak dan sebagainya. Don't worry. Saya kata boleh. Sebab apa orang dah buat kajian, minyak santan tu, yalah, minyak dalam santan, dan santan yang pure tu, yang pure bukan daripada kotak, you akan menyelamatkan you punya jantung juga. Masuk dalam you punya oat tu supaya you tak tercekik kan. Oat tu dia kering kan. Okey. Berries, pernah dengar berries? Semua jenis berries, strawberry, blueberries, whatever berries lah. Okey, makan. Kalau teringin kat coklat, masa ni saya benarkan namanya dark chocolate. Coklat yang kalau you baca kat belakang tu ada at least 70 to 80% dia panggil coklat. Tapi pahit sikit lah sebab dia tak ada gula. Susu pun dia mungkin tak berani letak, sebab orang yang pandai ni, yang organik, yang vegetarian semua ni, yang vegan, dia tak akan makan kalau ada susu dan sebagainya. Faham? Saya kata lagi sekali, semua jenis nuts, termasuk saya kata apa tadi, jenis almond, jenis Brazilian nut, macadamia nut, chestnut, semua nuts boleh, kekacang semua boleh. Termasuklah kalau saya tadi kacang buncis, kacang panjang, semua kekacang boleh. Okey, dan apa tu buah marunggai, faham? Semua boleh buat. Ubi keladi, ubi keledek, ubi kentang, semua boleh makan. So jangan you rasa nak sedih. Mentang-mentang kata you kena high tech ni tak boleh nak enjoy life. No, cuma tak boleh lah lagi dah sup gearbox, tak boleh lah lagi order Pizza Hut sampai berketul-ketul, tak boleh lah tabur-tabur cheese kat atas tu, faham tak? Goreng-goreng pisang tu minta maaf, tolak ke tepi dulu, insyaAllah boleh baik. Ada satu lagi, apa tu, evening primrose oil, ya pernah dengar kan? Orang perempuan selalunya menopause dia ambil evening primrose oil, kat sini boleh. Lagi satu, extra virgin oil, kelapa, ambil yang extra virgin, that means cold press, ya, jangan ambil yang dah minyak yang dah dimasak buat kat kelang, kat kampung mana-mana, yang dalam plastik tu lagi je jangan beli minyak tu. Kalau you nak buat you punya salad ke, nak campur minyak-minyak sikit, nak masuk cuka, semua tu boleh. Okey. Olive oil, boleh olive oil. Lepas tu apple and pear, very good. Ni kali pertama saya recommend foreign food, sebab didapati kulit ni masalah, tapi tak apa, you rendam dulu, hilangkan dia punya wax tu. Kalau boleh masuk dalam cuka ke, dalam 15-20 minit, masuk dalam sodium bicarbonate ke, lepas tu masuk dalam garam pun tak apa. Cuci elok-elok, kulit tu jangan buang. Kalau nak buat smoothie pun boleh, nak gigit pun boleh. Apple and pears, very good untuk masalah sakit jantung. Terkenal ni bukan sebab saya nak recommend makanan luar, tapi memang bagus. Tapi makanan kat Malaysia, kalau you ada seperti fig, tahu fig, buah tin ataupun buah delima, itu cantik sangat.
terkenal untuk membaiki masalah-masalah sakit jantung. Green tea, kalau nak minum tea, ambil banyak green tea tak apa. Bukan ambil banyak green tea, banyak kali tak apa. Okey. Brokoli, pokok pula apa ni, sayur-sayuran yang berbentuk cruciferous. Tahu cruciferous yang macam boleh rangup-rangup ni sikit, dia keras sikit, dan selalunya dia orang suka celup sikit supaya dia lembut sedikit. Brokoli, kubis, cauliflower, kale tu mak saleh punya, tapi tak ada kat sini pun tak apa, don't worry. Banyak lagi kita punya bayam, kita punya kangkung, Masya Allah. You ambil lah sayur-sayur kat belakang rumah tu, no problem. Okay. Yang ni favorite kita semua orang kat tahu. Garlic, tahu garlic? Bawang putih. Rajin-rajin masuklah makanan, buat garlic juice, campur. Kalau smoothie you mesti tabur 2-3 biji at least garlic tu. Sikit sebanyak turmeric, tapi turmeric tak begitu banyak pun tak apa, tapi yang digalakkan lebih ialah garlic dan ginger. Apa ginger? Halia. Okey. Last kali pernah dengar cinnamon tak? Kayu manis. Cari serbuk je. You rajin-rajinkan masakan pun banyak kayu manis. You nak buat minuman jus you pun banyak kayu manis. Saya nak habiskan dengan satu lagi, namanya saya lupa, watermelon. Kalau dia yang tak dicucuk warna, sekarang ni sampai watermelon, tahu tak? Temikan pun orang cucuk warna merah, tak gila kau sampai nak bagi manis semua. So cari, kalau you kenal orang tu organik betul-betul watermelon, amalkan watermelon, very good sebagai pencair darah kita juga. Last kali saya nak bagi satu formula, satu koktail. Tahu koktail? Koktail ni maksudnya kadang-kadang kita jenuh juga nak makan, nak jadi half vegetarian ni kan. Kita sebenarnya garanti setelah 50 tahun duk makan macam kita makan sekarang, nak tukar kepada yang saya cerita ni, dia penat. So saya benarkan you buat minuman 2-3 kali sehari. Rajin-rajinkan buat koktail. Koktail ni campuran herba-herba, pokok-pokok atau sayur-sayuran. Boleh kita jadikan sebagai amalan harian. Nombor 1, saya bagi formula ni yang paling mustahak ialah, namanya, ingat ya, kopi ni, ginger apa dia? Halia, campur dengan garlic tu bawang putih, lepas tu lemon, saya bagi tahu berapa banyak sekali, dan satu lagi ialah cuka. Selalunya nak bagi senang, ambil cuka kurma boleh, cuka apple cider vinegar pun boleh, dan siapkan honey yang pure. Honey tu madu lah. Okey, dia punya jumlah portion dia berapa bahagian? 4 kali 1. That means satu bahagian ginger, satu bahagian garlic, satu bahagian lemon, satu bahagian apple cider vinegar. Katakan you dah ambil lebih kurang 1 genggam macam ni, you keluarkan jus dia. Satu bahagian katakan dah cukup 50 ml, you ambil 50 ml. Yang satu lagi garlic pun you juskan dia, ambil 50 ml. Lepas tu lemon perah sampai jadi 50 ml. Ni sikit lah untuk seorang kan. Dan apple cider vinegar, cuka pun satu bahagian. You campur ni semua, lepas tu you steam dia sikit. You bagi dia mendidih perlahan-perlahan, api yang tak terlalu panas. Agak-agak dia turun 1/4, turun dah ada tinggal lagi 3/4, cukup. Yang ni lebih kurang 1 cawan you dapat. You masuk 3 portion honey. Honey tu nak bagi sedap je, tetapi dia pun ada dia punya nutrient dia. So honey berapa? Lebih kurang, kalau you siapkan yang ni semua dah lebih kurang 50 ml, yang honeynya 150 ml. Kalau manis sangat you kurang lah sikit, dengan syarat honey kena letak. Sebab formula ni dah terkenal seluruh dunia untuk orang yang sakit jantung. Cerita pada seluruh masyarakat kita, amalkan benda ni. Dan ujung sekali, jangan lupa yang paling saya teruja sekarang ialah sacha inci oil. Sacha inci oil ni terkenal bagi mereka yang dah lama tak makan salmon dan tak boleh makan ikan-ikan semua tu, digantikan dengan sacha inci oil. Kalau nak tahu lebih, nanti kita cerita di lain waktu. Yang penting jangan sampai you kena heart attack. Tapi yang juga paling sonok saya cerita, orang yang dah kena ni, yang dengar cerita saya, tolong bagi tahu pada semua masyarakat, ikut cara makan ni. Tidur kena cukup, stres kena kurang, matahari jangan lupa minimum 30 minit sehari, Masya Allah. Oh, exercise, tak payah cerita kot, exercise wajib, betul tak? Tapi tak payahlah nak pergi gym ni, jalan je tepi rumah lebih kurang setengah jam, 20 minit tu, atau kebun ke, cuci kereta ke, kau buat lah asalkan kau berpeluh. InsyaAllah, don't worry, your heart will never stop when you move. It's only when you stop moving that the heart will stop also pumping.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.